Bab saktah, diam sebentar ketika memulakan sembahyang. Dengan syarat yang Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Hasan, beliau berkata, Samurah berkata, saya telah ingat dua diam dalam sembahyang. Diam yang pertama, yakni dua tempat diam dalam sembahyang. Tempat diam yang pertama yaitu apabila imam bertakbir sehingga dia membaca ayat. Dan tempat diam yang kedua ialah apabila imam selesai daripada Fatihatul Kitab dan surah pada ketika akan rukuk. Qala, perawi berkata, fa ankara dhalika alaihi Imran bin Husain. Maka Imran bin Husain pun membantahnya. Ini membantah Samurah. Imran bin Husain tidak mahu menerima dan dia bantah. Siapa Samurah? Qala, perawi berkata, maka mereka pun menulis surat berhubung dengan perkara itu ke Madinah, yaitu kepada Ubay. Maka Ubay membenarkan Samurah, yakni apa yang Samurah sebutkan itu. Qala Abu Dawud, kadza qala Humaid fi hadzal hadis. Demikian kata Humaid dalam hadis ini, yaitu saktah, satu tempat diam apabila selesai daripada bacaan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Samurah bin Jundub lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda selalu diam pada dua tempat, yakni diam sebentar, sekejap. Yaitu yang pertamanya apabila baginda memulakan sembahyang, dan yang keduanya apabila baginda selesai membaca. Semua sekali bacaan itu. Fadzakara makna Yunus. Lalu perawi menyebutkan hadis yang maknanya sama seperti makna hadis yang telah dikemukakan oleh Yunus. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Hasan bahawasanya Samurah bin Jundub dan Imran bin Husain telah bermuzakarah. Maka Samurah bin Jundub menceritakan sesungguhnya dia telah menghafal, ingat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua tempat berhenti, yakni di dalam sembahyang. Satu daripadanya ialah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, yakni selepas bertakbir. Dan satu lagi dia itu apabila baginda selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Samurah ingat itu. Samurah ingat itu. Tetapi Imran bin Husain membantahnya. Lalu mereka berdua menulis surat kepada Ubay bin Ka'ab. Di dalam suratnya kepada mereka berdua, ataupun dalam surat jawapannya kepada mereka berdua, dia menyebutkan, yakni dia menyebutkan sesungguhnya Samurah ingat betul. Ingat betul. Diriwayatkan daripada Hasan daripada Samurah, beliau berkata, dua tempat diam yang saya ingat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fihi, perawi berkata di dalamnya, qala Sa'id berkata, qulna li Qatadah, kami kata kepada Qatadah, apa diam itu, dua diam? Qala, beliau berkata, idza dakhala fi salatihi, itu apabila telah masuk ke dalam sembahyangnya, ini telah memulakan sembahyangnya. Itu yang pertama. Dan yang keduanya apabila baginda selesai daripada membaca ataupun selesai daripada bacaan. Thumma qala, kemudian Qatadah berkata, selepas itu dia kata, apabila dia telah mengucapkan ghairil maghdub, dia telah baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin,
Lepas tu diam dengan sanadnya. Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah bertakbir dalam sembahyang, sakata baina takbir wal qiraah, baginda diam di antara takbir dan bacaan. Faqultu lahu, saya pun berkata kepadanya, bi abi anta wa ummi, ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Apa katamu tentang diammu di antara takbir dan bacaan itu? Ceritakanlah kepadaku apa yang kau ucapkan, apa yang kau baca tu. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antaraku dan antara kesalahan-kesalahanku seperti engkau menjauhkan antara masyriq dan maghrib. Ya Allah, sucikanlah daku daripada kesalahan-kesalahanku seperti mana kain putih daripada kotoran. Ya Allah, basuhlah aku dengan salji, air dan hujan batu ataupun air batu. Bab man lam yara al-jahra bismillahirrahmanirrahim. Ini bab orang yang tidak berpendapat baca bismillah dengan suara yang keras, dengan nyaring. Satu maknanya. Satu lagi maknanya, man lam yaral jahra bi bismillahirrahmanirrahim, orang yang berpendapat tidak boleh membaca bismillahirrahmanirrahim dengan keras. Dua. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Uthman, mereka memulakan bacaan yang di dalam sembahyang itu bilhamdulillahi rabbil alamin, yang dengan baca alhamdulillahi rabbil alamin. Diriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membuka sembahyang dengan takbir dan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila rukuk lam yushakhis ra'sahu ataupun lam yushkhis ra'sahu, yakni tidak mengangkat kepalanya, yakni tidak mendongak kepalanya. Walam yusawwibhu, dan tidak juga merendahkan kepalanya, tetapi di tengah, di antara itu, di tengah, mana pada pertengahan daripada yang tersebut itu, tidak tinggi tidak rendah, betul lah kepalanya dengan belakang. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah mengangkat kepalanya daripada rukuk, baginda tidak bersujud sehingga dia berdiri betul. Dan apabila mengangkat kepalanya daripada sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sujud sehingga dia betul-betul duduk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan pada setiap 2 rakaat at-tahiyyatu lillah. Ini dia bertahiyat. Wa kana idza jalasa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk, baginda menghamparkan kaki kirinya, yakni melipatkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada aqibis syaitan, cara duduk syaitan. Wa an farshatis sab', dan daripada hamparan binatang buas, yakni cara duduk binatang buas. Wa kana yakhtimu as-salata bit-taslim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyudahkan sembahyang, menyudahi sembahyangnya dengan taslim, yakni memberi salam.
Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas bin Malik. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baru sekejap diturunkan kepadaku satu surah, maka baginda pun membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, sehingga menghabisinya. Qala, lepas itu baginda bersabda, tahukah kamu apa itu al-kautsar? Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih tahu. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ia adalah satu sungai yang dijanjikan oleh Allah oleh Tuhanku Azza wa Jalla kepadaku di dalam syurga. Diriwayatkan daripada Aisyah, dia menyebutkan tentang ifk, yakni tuduhan palsu. Qalat, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk lalu membuka, menyingkapkan yakni tabir dari wajahnya. Seraya baginda berkata, mengucapkan a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Dia ucapkan begitu. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatun minkum al-ayah. Qala Abu Dawud berkata, hadis ini mungkar. Sekumpulan perawi telah meriwayatkan hadis ini daripada Zuhri. Mereka tidak ada menyebutkan kalam ini ala hadha syar, yang mengikut perincian begini. Wa akhafu, saya bimbang, an yakuna amrul isti'adzah minhu, yaitu perbuatan berlindung, minta berlindung yang terdapat di dalam hadis ini adalah daripada kalam, daripada ucapan Humayd yang diperawi dia, Humayd al-A'raj. Bab ma jaa man jahara biha. Ini bab hadis tentang orang yang membaca bismillah dengan suara yang nyaring, dengan derap. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Beliau berkata, saya berkata kepada Uthman bin Affan, apakah yang mendorong kamu an amattum, apakah yang mendorong kamu melakukan terhadap surah Bara'ah, padahal ia termasuk di dalam surah Mi'in. Ini surah 100 ke atas, ini bilangan ayatnya. Dan terhadap suratul Anfal, padahal ia termasuk di dalam surah Al-Mathani, sehingga kamu menjadikan kedua-duanya termasuk di dalam As-Sab'i Tuwal, yang 7 surah yang panjang. Dan kamu tidak tulis pula baris Bismillahirrahmanirrahim di antara 2 surah ini. Qala Uthman berkata, Nabi SAW ada kalanya beberapa ayat turun kepada baginda, maka baginda memanggil sebahagian orang-orang yang menulis wahyu untuknya, dan dia berkata kepadanya, letakkan ayat ini dalam surah yang disebutkan di dalamnya sekian-sekian. Dan kadang-kadang turun satu ataupun 2 ayat kepada baginda. Baginda mengatakan begitu juga. Surah Anfal itu adalah di antara yang mula-mula turun kepada baginda ketika di Madinah. Dan surah Bara'ah pula termasuk di antara surah-surah Al-Quran yang terakhir turun. Tetapi cerita kedua-duanya, cerita di Bara'ah menyerupai cerita surah Al-Anfal itu. Ataupun cerita, bolehlah mana-mana satu. Cerita Al-Anfal ini serupa dengan cerita Bara'ah. Fazanantu annaha minha. Saya yakin bahawa ia termasuk dalam sebahagian daripada surah Al-Anfal lagi. Jadi Al-Bara'ah ini termasuk di dalam Al-Anfal lagi. Kerana itu
Saya meletakkan kedua-duanya di dalam 7 surah yang panjang, dan saya tidak tuliskan di antara 2 surat ini baris Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Yazid Al-Farisi. Dia berkata, Ibnu Abbas menceritakan kepada saya sama seperti makna hadis yang tersebut sebelum ini. Tetapi dalam riwayat ini dia ada mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, maka Rasulullah SAW wafat dalam keadaan baginda tidak menerangkan kepada kami annaha minha, bahawa bara'ah itu sebagai sebahagian daripada surah Al-Anfal. Qala Abu Dawud berkata, Sya'bi, Abu Malik, Qatadah, Thabit bin Umarah mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW tidak menulis Bismillahirrahmanirrahim sehingga turun surah An-Naml. Hadza ma'na. Inilah makna riwayat yang dikemukakan daripada mereka yang tersebut tadi. Beberapa orang tadi lafaznya tidak sama, tetapi maksudnya sama. Begitulah maksudnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair. Dalam riwayatnya Qutaibah menyebutkan daripada Ibnu Abbas. Beliau berkata Rasulullah SAW tidak mengetahui pemisah surah itu, sehingga diturunkan kepada baginda Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah lafaz Ibnu Sarah. Tengok sekolah. Saktah makna diam sejenak, diam sebentar. Itu makna saktah, dia sebentar. Bukan seperti saktah dalam Quran, baca Quran tu mim marqadina bukan tu. Tu lain, tu istilah lain. Ni sini lain. Maknanya dia dengan putus nafas lah. Tu tak putus nafas. Ni dengan putus nafas, saktah di sini. Yang ini pada ketika iftitah, pada ketika memulakan sembahyang. Yang ini selepas takbir itu mula sembahyang. Yang ini sebelum membaca, itu makna iftitah. Sebelum pada ni kita sudah jumpa dah, iaitu Nabi SAW lepas pada takbir itu dia baca tadi. Dia baca, orang panggil doa istiftah ataupun iftitah atau sana dia panggil. Baca macam-macam lah yang kita jumpa dah baru ni. Minggu lepasnya ada baca ni, macam-macam riwayat tu sudah bincang. Jadi pada masa tu lah saktah tu diam tu bukan makna diam tak baca. Diam dengan baca sesuatu tapi tidak derah. Itu makna diam. Ini maksud saktah, diam. Baca sesuatu. Satu lagi maknanya, iaitu saktah pada ketika mulakan sembahyang. Mana tidak kata Allahu Akbar Alhamdulillahirabbil alamin ataupun Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbaru Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbarul Hamdulillahirabbil. Ya, betul. Ada Allahu Akbar. Lepas tu tak kira lah. Berarti itu panjang baca tadi kau sebelum pada ni tu, ataupun Allahu Akbar Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mana berarti dah tu. Ini termasuk pelakon. Imam Abu Dawud buat di sini, dia ayatnya ada khilaf di antara ulama tentang saktah. Saktah berhenti saat ni. Berhenti itu berapa tempat? Diam. Yang ni daripada baca hak derah lah, daripada baca derah. Diam tu ada berapa tempat? Dan adakah pada semua tempat ni diterima oleh semua ulama atau tidak? Itu satu perkara. Yang keduanya, saktah pada ketika mula saat ni. Saktah dengan makna ada baca apa-apa ke dia jelas tu. Saktah dengan makna berhenti, diam. Diam tu bukan makna tak baca apa-apa, tidak baca derah. Ataupun saktah tu dengan makna berhenti.
tidak baca apa-apa. Tidak baca apa-apa. Ketika berhenti tu tak baca apa-apa. Lepas pada tu hak baca tu baca derah selalu. Dua makna. Dua makna. Sebab kalau mengikut jumhur ulama, mereka mengatakan pada ketika saktah tu baca doa iftitah tu lah. Baru ni kan kita sudah jumpa dah. Imam Abu Hanifah kata subhanakallahumma wa bihamdika. Dia baca tu. Syafi'i kata wajah tu baru ni. Bacalah, ada baca. Itu pada ketika saktah tu ada baca. Cumanya khilaf baca gak. Tetapi selagi saktah mana berhenti Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti, tidak sambung. Tapi berhenti itu bukan makna ada baca ke apa? Tak ada. Itu Imam Malik. Baru ni kita sudah jumpa dah. Imam Malik kata tak ada iftitah ni. Hadis-hadis iftitah ni, doa ni ni. Mula-mula semaya itu dalam semaya sunat kata dia. Semaya fardu tak ada. Semaya fardu tak ada. Jadi saktah ni untuk memisahkan takbir dengan bacaan itulah. Bacaan Fatihah. Dan mengikut dianya bismillah itu pun tidak dibaca. Qahar tu pun tak baca. Jadi orang lain, golongan yang pertama tadi kata mereka kalau tak baca iftitah pun baca juga bismillah. Qahar. Itu makna saktah di situ. Alhamdulillahi rabbil alamin, baca juga. Pada saktah Imam Malik kata tak. Qahar pun tak. Tak boleh baca. Tak boleh baca. Sebab ia bukan satu bahagian, satu ayat daripada Fatihah. Mengikut dia tak baca. Jadi saktah di sini hanya semata-mata untuk memisahkan di antara takbir dengan bacaan. Bacaan tu hak derah tu ialah hak tu dah lah. Tak ada dah baca ketika dia tak ada. Itu ada beberapa makna saktah. Jadi mengikut samurahnya dia kata, saya ingat dua saktah. Yang di dua tempat berhenti sementara ni dalam sembahyang. Iaitu saktah pada ketika imam bertakbir. Yang ni lepas pada imam bertakbir. Sehingga dia baca. Baca tu mana baca hak derah lah. Baca hak derah. Begitu juga dalam sembahyang sirriyah orang panggil. Sembahyang hak baca qahar tu pun lagu tu juga. Sebelum baca Fatihah tu baca dulu ni. Pada ketika hak senyap, pada ketika sembahyang derah tu hak senyap, pada ketika tu baca dulu istiftah atau iftitah, lepas tu bacalah Fatihah dan surah tu. Kalau dalam sembahyang derah, sebelum derah tu baca hak ni. Pada ketika senyap itulah yang dipanggil saktah. Itulah yang dipanggil saktah. Dan satu lagi saktah apabila selesai daripada membaca Fatihatul Kitab dan surah. Satu lagi saktahnya iaitu bila selesai daripada membaca Fatihah dan surah, iaitu pada ketika nak rukuk. Pada ketika nak rukuk. Yang ni lepas pada baca Fatihah tu kan, amin ke apa tu, bacalah surah. Lepas baca surah tu berhenti sebentar sebelum rukuk. Gitu. Sebelum rukuk. Imran bin Husain tu bantah dia bantah. Apa dia kata lagu ni? Lepas tu mereka pun tulis surat ke Madinah kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab membenarkan samurah. Betul dia kata. Memang betul. Qala Abu Daud berkata, kadza qala Humaid fi hadzal hadis. Demikian kata Humaid dalam meriwayatkan hadis ini. Iaitu satu lagi saktah yang kedua, iaitu apabila selesai daripada bacaan hak baca derah tadi Fatihah dan juga surah. Itulah baca derah. Apabila habis baca surah itulah. Jadi Imam Abu Daud sebut ni riwayat Humaid At-Tawil. Jadi hak ni orang panggil Imam Abu Daud riwayat secara ta'liq ni. Kadza qala Humaid. Demikian kata Humaid, yang ni dalam riwayat dia. Dalam ketika dia mengemukakan hadis ini,
Dia sebut gini, dia tidak mari sanad yang lengkap. Itu orang panggil, terutama daripada bawah ni, bawah pada Humaid, dia tak mari sanad yang lengkap. Itu orang panggil ta'liq. Yang ni dia meriwayatkan secara ta'liq hadis Humaid. Jadi hadis Humaid itu secara muttasilnya, secara bersambungnya, mausulnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Malah ke mana bunyi? Haddatsana Abdullah qala haddatsani abi. Abdullah tu anak Imam Ahmad lah, meriwayatkan daripada ayah saya tu Imam Ahmad. Sebab anak dia yang meriwayatkan musnad. Qala haddatsana Yazid qala akhbarana Hammad bin Salamah an Humaid at-Tawil. An Humaid at-Tawil an al-Hasan an Samurah bin Jundub. Itu sanad yang lengkap. Kata tadi yang meriwayatkan daripada Hasan ialah Yunus. Kalau dalam musnad Ahmad itu Humaid at-Tawil meriwayatkan daripada Hasan, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua saktah. Satu saktah hina yaftatihus salat, ketika baginda memulakan sembahyang, dan satu saktah lagi idza faragha min as-surati ats-tsaniyah, iaitu apabila baginda selesai daripada surah yang kedua. Surah Fatihah itu yang pertama. Surahnya selepas Fatihah itu ada satu lagi surah kan? Surah yang kedua sebelum rukuk. Jelas dalam riwayat ni, jelas serupa dengan riwayat Yunus tadi juga, tetapi lebih jelas. Jelaslah pak kata saktah yang kedua ni sebelum rukuk, iaitu lepas pada habis baca surah. Surah mana-manalah selepas Fatihah sebelum rukuk. Dalam musnad Ahmad ini Samurah sebutkan perkara itu kepada Imran bin Husain. Imran kata, ada orang sebutlah zakara dzalika li Imran bin Husain. Dia kata kadzaba Samurah. Tak betul Samurah kata. Lalu mereka pun tulis surat ke Madinah kepada Ubay. Ubay kata betul Samurah. Jadi satu riwayat yang Imam Abu Daud kemukakan dengan sanad yang lengkap. Satu lagi Imam Abu Daud kemukakan secara ta'liq. Dalam kedua-duanya menyebutkan saktah yang kedua itu ialah sebelum rukuk. Diriwayatkan daripada Hasan, daripada Samurah bin Jundub, daripada Nabi SAW, sesungguhnya baginda diam pada dua tempat, iaitu idza istaftaha, bila memulakan sembahyang, dan apabila selesai daripada bacaan semua sekali. Faragha min al-qira'ati kulliha, bacaan semua sekali. Semua sekali itu isyarat kepada Fatihah dan surah hak lain selain daripada Fatihah. Itu makna semua sekali. Lalu perawi menyebutkan sama seperti riwayat Yunus dari segi maknanya. Kalau selepas pada tu, dari segi maknanya serupa dengan riwayat Yunus. Ini tujuannya nak perekahkan riwayat. Cuma lafaz hak mula-mula tu beza sikit. Apabila selesai daripada bacaan semua sekali, bacaan semua sekali itu jelas dari sini maknanya selepas daripada baca surah apa-apalah sebelum rukuk. Situ tepatnya, tepat saktah. Dalam ini lagi riwayat daripada Hasan lagi. Dia kata Samurah dengan Imran duduk beja. Samurah pun wayak. Dia kata dia ingat daripada Rasulullah SAW dua saktah. Yang pertama bila dia bertakbir, dan yang kedua bila selesai daripada bacaan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Situ saktah. Samurah dengar itu, ingat itu, dan Imran membantahnya. Mereka pun tulis surat kepada Ubay. Ubay pun dalam surat jawapan dia tu menyebutkan bahawa Samurah ni ingat. Lepas tu Hasan lagi daripada Samurah lagi, dua saktah yang saya ingat daripada Rasulullah SAW. Lepas tu Sa'id pun kata, kami kata kepada Qatadah, apa dua saktah? Dia pun kata bila masuk ke dalam sembahyang dan bila Nabi SAW selesai daripada baca. Pada tu dia kata
Lepas pada tu, tidak selalu lepas pada tu dia kata. Yang ni apabila dia telah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia saktah berhenti sebentar situ. Berhenti sebentar situ. Situ tempat berhentinya, bukan sebelum rokok. Situ tempat berhenti. Dalam riwayat ni, ini riwayat daripada Samurah juga. Hak bawah dia tu pesupa ya, Hasan Qatadah ke pesupa. Lepas tu riwayat yang lain pula daripada Abi Hurairah. Dia kata Rasulullah SAW apabila bertakbir dalam sembahyang dia akan diam antara takbir dan bacaan. Saya pun kata, baca apa tu? Kutubus engkau dengan ayah dan ibuku. Ketika diam tu tak baca derah tu lah, antara takbir dan baca hak derah tu, baca apa? Nabi SAW sebut baca hal ini. Ini menunjukkan bahawa ada doa iftitah ataupun istiftah. Di antaranya dia baca pada ketika diam itu, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, dan seterusnya. Gitu. Jadi di sini Imam Abu Dawud cerita itulah saktah. Apa yang berhenti tu? Ya ada saktah tu bab. Yang pertama saktah tadi, seperti kita kata tadi lah, Imam Malik kata saktah tu untuk memisahkan di antara takbir dengan Fatihah. Hak tu hak mula-mula. Lepas tu saktah hak lagi tu tidak kata sebaik saja habis surah tu rokok lalu. Tidak. Tidak. Tetapi berhenti sebentar saja. Ataupun hak tu tak ada berlaku, tak ada makna. Bahkan hadis ini kita tak boleh pakai belaka. Sebab apa dia kata hadis ini muttarib? Tak tetap. Kata gini. Dalam riwayat Tirmizi dia kata saya saktah. Orang sama. Hak ni dua pula saktah. Kalau ambil kira hak yang ketiga tadi, riwayat yang ketiga tadi, sebelum rokok, dan lepas tu selepas waladhdallin. Selepas waladhdallin, maknanya selepas waladhdallin sebelum kata amin. Kau selepas kata amin. Selepas kata amin, kau sebelum kata amin. Kalau sebelum kata amin, ada saktah tiga pada situ, bukan dua lagi. Kalau selepas kata amin, saktah tu makna sebelum amin pun ada saktah. Selepas amin ada pula seperti Imam Syafi'i faham, iaitu untuk baca, makmum dibaca Fatihah. Sila bermakna ada tak saktah. Lagu mana? Orang tu lah meriwayat kata serupa ni. Ni dia kata hadis ini tak boleh nak pegang mana tadi. Sebab Imam Malik tinggal semua. Tak ada. Saktah ni semata-mata kan ada. Waladhdallin, amin, waladhdallin, amin. Nak memisahkan di antara Fatihah tu dengan amin. Sebab amin tu bukan sebahagian daripadanya. Bukan sebahagian daripada ayat tu. Amin itu. Takut jadi keliru Quran. Hak Quran dengan hak bukan Quran ni kalau sambung. Jangan sabarlah, ada saktah di situ. Kadang tu je. Ataupun kadang nak ambil apa? Nak baca pula lepas pada tu. Tu je. Bukan kerana ada baca apa-apa. Kalau ada baca tu, dalam sembahyang sunat, kata dia, dalam sembahyang sunat kalau ada baca. Kalau tak ada baca. Itu dia. Tetapi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dia pegang dengan hal ni. Dia pegang dengan hal ni. Cuma muskil lah. Pegangan dia tak agak muskil. Tidak jelas pegangan. Hak tak apalah, hak selepas takbir tu tak apa saktah. Ada bacaan. Hak tu boleh katakan mazhab Hanafi berterima juga. Tak apalah hak tu. Tetapi hak saktah sebelum rokok tu saktah untuk apa? Saktah untuk apa? Dan selama sahabat hak lain-lain tu ada ke riwayat lagu tu untuk apa? Kalau tak ada saktah untuk baca, hak ni saktah untuk apa? Itu kalau kita kata hak sebelum rokok. Kalau hak selepas waladhdallin,
Sebelum ambil, untuk ambil nafas tak kisahlah untuk tu, tak ada masalah, semua boleh terima. Tetapi kalau untuk nak suruh, nak berhenti, suruh makmum baca Fatihah, mana dalil? Tak ada dalil yang tegas, katanya. Tak ada dalil yang tegas. Jadi demo tu kata suruh baca Fatihah. Sebab apa? Dia faham berdasarkan ijtihad dia. Pada ketika saktah ni Nabi berhenti, tujuan apa? Tujuannya nak suruh makmum ni baca Fatihah. Sebab la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak baca Fatihah. Pas orang yang tidak baca Fatihah tu orang sembahyang baca Fatihah belakang kan. Makmum pun kena baca, dia pakai man tu umum. Siapa saja, tak kira tu imam kau makmum, tu imam baca tu, makmum bila baca ni. Tadi ketika tu imam baca tu dia dengar. Bila masa dia boleh baca? Kalau dia baca sekali dengan tu imam, bercanggah pula dengan hadis yang lain. Nabi SAW kata, mali unaza'ul Quran. Kenapa aku dilawan baca Quran ni? Nabi marah orang baca di belakang dia. Jadi dia kata hak larang tu pada ketika tu imam tu tengah baca. Ketika tu imam tu tengah baca. Tetapi bila tu imam saktah ni, dia berhenti. Ketika tu tidak berlawan lah dengan tu imam, dan muka tu imam berhenti. Muka tu imam berhenti kan, pada ketika tu jadi tidak ada berlawan lah dengan tu imam. Jadi tu imam bui dia baca. Ketika tu imam tu tengah baca. Tetapi bila tu imam saktah ni, dia berhenti. Ketika tu tidak berlawan lah dengan tu imam, dan muka tu imam berhenti. Muka tu imam berhenti kan, pada ketika tu jadi tidak ada berlawan lah dengan tu imam. Jadi tu imam bui dia baca. Gitu. Adakah dalam hadis sebut saktah ni Nabi berhenti yang kedua ni untuk makmum alik belakang baca? Tak ada. Itu ijtihad sahaja. Yang dia faham gitu. Hak terang ada ke? Tak ada. Maka demo tu kata, kalau demo faham lagu tu tak kena tu, kata dia. Sebab apa? Sebabnya berarti tu imam ni kena tunggu makmum. Sedangkan dalam hadis kata innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Tu imam ni ditentukan untuk diikuti. Ni jadi tu imam tunggu makmum pun. Tu imam kena berhenti. Pasal makmum nak baca. Bukan makmum tu kena tunggu tu imam tak. Jadi bercanggah dengan hadis itu. Dia kata. Yang keduanya makmum ni mari ni tidak suka. Hak baca makmum ni ada hak baca derah, laju, ada hak baca slow, lambat baca. Tu imam nak melewah kat mana? Tu imam nak melewah kat mana? Lepas pada tu ayat ketiga, kalau orang tu mari lewat, dia mari tu imam nak rokok, atau tu imam rokok, dia baca kata ada kalau wajib setiap orang hak semaya ni mesti kena baca Fatihah. Dia baca ke? Dia mau kata baca ke? Ada. Dia kata kita pergi rokok selalu, apa tak payah baca? Pula situ apa tak payah baca? Sebabnya tak imam sudah jamin dah. Maka kalau kita kata hak tadi tak imam jamin belakang tak apa je. Kalau sekali kata imam itu betul imam jamin. Al-imam al-imamu dhamin wal muadzin mu'tamin. Imam itu penjamin. Mana jamin? Jamin ke apa? Dia kata jamin satu baca lah. Tu imam baca. Sebab tu misalnya dalam kes tadi, imam tak baca pun tak apa kan? Dah tu imam baca dah. Itu makna jamin. Apa yang jamin situ saja tu? Lain tak ada jamin. Dia kata apa yang jamin situ saja, lain pun kita kata boleh jamin juga. Tak ada tu. Tak ada dalil yang terang menunjukkan kita berhenti tu nak suruh baca. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i pun ulama-ulama Syafi'i ada beza pendapat. Ada yang mengatakan jadi tu imam ni kena saktah mana? Antara baca ayat-ayat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca derah kan? Ni mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Tengah hak berhenti itu makmum baca bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu berhenti makmum baca alhamdulillah. Siapa habis? Jadi kalau lagu tu berapa saktah?
Kalau lagu tu tak ada dua ni. Berapa saktah banyak dah lagu tu. Tak lagi. Hak tu hak dalam umumnya dalam mazhab Syafi'i pun tak terima. Hak dia terima paling tinggi lepas tu lepas Fatihah. Sedangkan kalau kita kata lepas pada waladhdallin, bukan baca surah selalu. Amin dulu. Situ hak saktahnya. Bukan lepas amin. Saktah. Ni, kalau terima hadis ni. Hak dia kata bila habis siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ada kata gitu. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, tu imam kata amin. Makmum pun kata amin. Kedua-duanya kata amin. Jadi saktah tadi sebelum amin. Apabila habis baca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yakni sebelum amin, saktah itu bukan selepas amin. Mana ada selepas amin? Kalau selepas amin tu barulah selepas amin tu imam dia. Tak boleh, tak kemah. Sini tak kemah. Dalam mazhab Syafi'i tak kemah. Hak dia duduk pegang, hak dia duduk amal tak. Sebab itu Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah semua kata kalau tu imam baca derah, makmum tak payah baca. Tak baca pun tak apa. Tu imam tanggung tu. Kalau baca derah. Kalau makmum baca qahar, tu imam baca qahar, makmum kena bacalah. Gitu. Itu Imam Ahmad kata. Imam Abu Hanifah kata kalau baca qahar pun tak payah. Kalau kita sembahyang beriman tak payah baca. Langsung tu senyap. Tu imam baca belakang. Gitu. Dia kata di antara logik je lah, panjang lah. Itu dalam baca Fatihah tu di belakang imam tu. Tapi sebentar lalu dulu kita sudah jumpa dah. Sebentar lalu dia kata tu imam ni sebagai wakil. Dari segi logik. Nak menghadap Allah kita nak pergi ramai-ramai. Sore hak kecek kan? Kalau kita nak pergi jumpa dengan raja ke gapo-gapo sore kecek. Kau pakai kecek pak. Masing-masing pakai kecek. Sore kau kecek kau ramai. Kecek. Lagu tu tak ajing kata dia. Tak ajing. Kalau pergi wakil gapo dia ada sore hak kecek. Hak tu imam lah, hak kepala dia tu lah. Hak lain duduk dia. Mana dia terima? Dia terima. Lagu tu lah juga. Kalau dia kata pun, adakah orang kata pakak kata belakang? Ada. Hak ni pun lagu tu. Semaya ni pun lagu tu. Kan kita menghadap Allah. Kita ada tu imam saja. Dia gigi. Pada ketika baca qahar pun, tu imam baca. Tu imam mesti kena baca. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dia pakai man di situ. Tu imam mesti kena baca Fatihah. Tu imam. Makmum tak. Sebab apa? Hak ni tak boleh nak pegang. Baik. Kalau tu imam tengah baca, larangan ada. Hak tempat berhenti ni tidak jelas. Kalau baca juga, jadi mana lagu mana jadi bercanggah lah. Bercanggah lah. Ada tu imam nak baca surah. Kalau hak mari lewat, biasalah berlaku, kita semua maklum waktu kan. Tu imam tidak tunggu kita. Tu imam dia nak baca, adalah setengah-setengah tu dia riayah orang alik belakang ni. Walaupun dia jaga pun melera pun, ada ketikanya alik belakang ni tak habis lagi baca. Tu imam baca surah dah. Sedangkan dilarang. Wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibaca Quran, bukan baca Fatihah, baca Quran. Jadi surah selepas Fatihah tadi Quran kan juga. Fastami'u lahu, dengar. Nak dengar mana kalau kita nak baca kata. Wa ansitu, dan dia mana kalau kita nak baca. Itu bercakap. Mau ikut riwayat Ibnu Abbas dan ramai lagi ulama-ulama di kalangan sahabat, dia kata hak tu ayat tu berkenaan dengan dalam sembahyang. Kalau kita baca, apa makna dia? Apa makna dengar? Tak ada dengar dah lah. Lepas tu dia suruh dia kan dia baca. Kan cara. Tetapi orang-orang besar juga dia terima tu, orang-orang besar juga. Imam Syafi'i terima baca lagu tu. Begitu. Tetapi kita orang hak ngaji hadis ni, kita kata tak kuat waktu tu. Tak kuat. Syafi'i kata, serah ke dia. Serah ke dia. Kita hormat dia. Kita sayang ke dia. Kita kasih kepada dia. Tetapi orang lain pun tidak kurang daripada dia.
Ramai lagi ulama-ulama lain ni. Takkan bila kita pakai hak lain? Pakai Syafi'i seorang. Nah, hak lain tak ada makna, tak ada rega kau. Hak lain mesti salah. Jadi kita dah muqallid ni, orang yang mengikut tu iman ni, dia mesti kata tu iman ni betul sama. Betul sama mesti segitu. Tu iman tu sendiri pun tak kata lagu tu. Dia betul sama, mesti aku betul sama. Sebab dia ijtihad. Ijtihad tak mesti betul. Apa-apa yang kita kata dia betul sama, mesti kena ikut dia, mesti dia betul sama. Kita tahu mana dia betul sama. Kita tahu mana yang orang lain kata tak betul tu. Orang lain kata tak betul. Dengan sebab itu tak boleh. Pada anda tak kuat. Tak kuat. Lepas tu dipertikaikan pula lah mana ulama. Saat ni lah muttari, tak tetap. Kalau tetap serupa ni tak. Kadang gini. Apa lagu tu? Apa lagu tu? Dan Imran bin Husain dia bantah. Apa mana dia bantah? Dia tidak maklum. Pak maklum dia hak sahabat-sahabat tidak lagu tu. Lepas tu kita kata tu Ubay bin Ka'ab tu membenarkan Samurah. Membenarkan tu dari segi adanya saktah tu. Adanya saktah. Dia berhenti, tak nampak. Baca gitu mau tu. Sekadar tu je. Bila dia kata berhenti tu baca gini bila dia kata? Dia tak kata. Dia membenarkan atas agam dia membenarkan. Atas berhenti. Berhenti tu kita terima. Berhenti. Tetapi berhenti buat agam dia. Itu cerita lain panjang tu. Ubay tak ada ayat. Berhenti tu untuk makmum baca kau gini-gini tak ada. Tak ada tu. Jadi tak lagi tak kuat. Tak kuatnya iaitu tak ada lah. Kalau ada pun untuk maksud tadi, untuk maksud nak memisahkan ataupun untuk maksud nak ambil nafas, dia maksud itu saja. Tidak ada maksud-maksud lain ataupun apalagi kita nak kata nak suruh makmum tu baca betul ada belakang tu imam tu, itu jauh lah, agak jauh. Berapa banyak sebenarnya kalau kita perhati di dalam masalah-masalah hadis ni lah, masalah fiqh ni lah, dalam sekian ramai ulama-ulama Syafi'i seorang berapa kita kata dia betul semacam, dia kuat macam kuat lagu mana orang lain beratus beribu, dia seorang bahkan orang anggap dia pelik. Ada tempat-tempatnya orang anggap dia pelik tu situ. Kita yang mengajar hadis ni, kelebihannya kita boleh tahu tu. Sebab kita tidak terikat dengan sahabat Syafi'i nak ayat tu saja, tidak. Maka mana-mana pun berlaku. Lepas tu tengoklah mana apa. Kita tak boleh kata Syafi'i saja kemah. Hak Malik tu dia bukan sembarangan orang tu. Maka tunggu kalau kita nak kira tunggu kepada Imam Syafi'i. Dia kata tak ada lah. Tak ada. Baiklah. Lepas tu hak sebut lepas selesai daripada baca, kemudian dia pun sebut, iaitu setelah dia baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Qatadah kata. Qatadah kata. Lepas pada tu kalau kita tengok dalam syarah Badlul Majhud dan lain-lain lagi, dia bahaslah tu sesuatu. Dia bahas. Jadi kesimpulannya kau tadi lah kita kata tadi, kesimpulannya ulama pasti terima hadis-hadis ni sebabnya mereka kata hadis ini muttari, tak tetap. Kadang lagu ni, kadang lagu ni. Apa-apa. Sedangkan orang tulah ya cerita. Orang tulah ya cerita. Bahkan kalau kita mengambil kira tadi, berarti tiap-tiap lepas ayat dalam Fatihah tu banyak benar berarti lagu tu. Tidak.
ada di sini dalam taklid ini yang dibuat oleh Syekh Zakaria ni. Dia kata hak ni hak Abu Hurairah ni. Hak baca apa ni di antara takbir dengan baca Nabi baca. Apa dia? Di situ ada. Disebut di sini. قالوا إن هذه السكتة ليقرأ المأموم الفاتحة كما اختاره بعض الشافعية. Setengah-setengah ulama dalam mazhab Syafi'i ini dia kata hak mula-mula lepas pada takbir tu untuk imam berhenti tu untuk imam dia tu untuk apa? Untuk makmum baca Fatihah situ. Ada juga. Tapi hak ni tidak maklum, tidak umum di kalangan orang mazhab Syafi'i, tapi ada ni. Warudda, tapi pendapat ini ditolak. Sebab apa? Imam Syafi'i tak kata lagu tu. Bukan situ bacanya. Imam Syafi'i sendiri tak kata lagu tu. Tapi sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i dia kata dia hak mula-mula lepas takbir tu untuk baca Fatihah situ. Buat baca Fatihah. Tetapi pendapat ini ditolak sebab Imam Syafi'i tak kata lagu tu. Bahkan setengah-setengah ulama dalam mazhab Syafi'i dia yakrahu taqdim al-ma'mum al-Fatihah. Dia kata makruh makmum ini baca dulu lagi Fatihah daripada tu imam. Bahkan setengah ulama mengatakan tufsidus salat, membatalkan sembahyang. Hak dalam mazhab Syafi'i sendiri duduk. Bertelekah situ tu. Hak situ, hak sebelum pada tu imam baca Fatihah. Situ tak boleh. Paling tidak makruh. Tapi ada ulama dalam mazhab Syafi'i kata ini sebab apa? Sebab dia nak pegang juga dengan hak itulah la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nak letak mana hak tu kalau makmum? Tu imam tu tengah baca. Nak letak mana? Jadi dia cuba carilah. Cari mungkin ketika saktah ni. Itu ijtihad. Andai. Bukan ada dalil yang tu kan? Tak ada. Bahkan saktah hak selepas amin itu pun situ baca betul untuk makmum baca. Itu pun tak ada tu kan? Ijtihad. Tapi boleh kira sikit. Sebab makmum dia ikut imam tadi imam baca dah, makmum ikut. Benar sabarlah. Makmum ikut. Ni makmum baca dulu. Lagu mana? Tak boleh. Lepas pada tu hak saktah tadi, hak Imam Syafi'i kata di situlah baca Fatihah. Lepas pada hak saktah yang kedua. Bihadhihi saktah qala bihadhihi saktah Asy-Syafi'i wa Ahmad. Tapi Malik dan Abu Hanifah bantah, tak terima saktah. Tak terima. Dia terima kalau ada saktah pun untuk ambil nafas, untuk memisahkan di antara Fatihah itu dengan amin. Bahawa amin itu bukan sebahagian daripada Fatihah. Bahkan amin itu bukan sebahagian daripada Quran. Doa itu doa. Dia terima. Ada pun lebih daripada itu? Tak ada terima lebih daripada itu. Tak ada. Lepas pada itu di sini disebutkan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Satu maknanya kemungkinan kesalahan. Ni doa ni molek lah. Ni kita berdoa ni molek. Bukan Nabi SAW saja. Waktu tu sebagai pengajaran kepada kita supaya kita ikut. Satu maknanya iaitu sebelum kita melakukan kesalahan, kalau nak ada kesalahan, minta jauh dulu lagi sebelum pada kita melakukan kesalahan lagi. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Jauhkan di antara aku dan kesalahan-kesalahan aku, yakni kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan olehku. Tak buat lagi. Tapi manusia ni bukan tidak maksud boleh jadi berlaku. Kalau nak berlaku minta jauhlah. Dosa-dosa tu daripada aku seperti jauhnya timur dan barat. Seperti jauhnya timur dan barat. Itu maksudnya. Satu. Yang kedua, jauhkan dosa tu maknanya dosa dah, melakukan kesalahan dah, tapi minta Tuhan hapuskan, jauhkan, ampunkan, biar jauh supaya tak mari semula ada dosa itu kepada kita. Sejauh mana? Sejauh masyriq dan maghrib. Maknanya ni nak tanda perasaan tidak kenal, tak sukanya kita kepada dosa itu.
Sehingga kalau kita melakukan, minta Tuhan jauhkan, biar jauh sungguh, sehingga tidak bertemu kembali dengan kita dosa. Itu maknanya. Allahumma anqini min khataaya, ya Allah, sucikan daripada kesalahan-kesalahanku, yakni dosa-dosaku. Kathawbil abyad min ad-danas, seperti kain putih daripada kotoran. Apa sebut kain putih? Sebab putih tu lebih nampak, mudah nampak. Kotor sikit pun nampak. Nak banding dengan warna-warna lagu lain. Supaya jadi putih betul. Satu. Yang keduanya, kalau ada warna dah, susah kita nak warna lain, nak bubuh warna lain. Kalau sudah ada warna, susah nak bubuh lain. Tapi kalau putih, kita nak buat apa-apa pun senang. Sebab itulah Nabi SAW pun diutuskan kepada orang Arab yang belum diutuskan Nabi-Nabi kepada mereka, yang belum diutuskan Nabi-Nabi kepada mereka, kecuali mereka awal tu lah. Mereka awal tu tak kira Nabi Ismail tu, maka hak tu lah asah kepada Arabnya. Tak kira selepas tu tak ada, tidak serupa Bani Israel. Sebab apa? Sebab lebih senang dari segi hikmah. Sebab orang Arab ni dia kosong, dia tak ada apa-apa. Dia tidak ada falsafah itu, falsafah ini, dia tidak ada pahaman tu, budaya tu, tamadun tu, tamadun ini, tak ada apa satu, kosong, senang nak diisi. Tetapi kalau hak lain, dia banyak nak pahaman, seseorangnya sudah ada warna dia, jiwa dia, fikiran dia. Ini maksud di sini, apabila kain putih senang nak terima cetakan agama ataupun sibghat Allah, celupan agama, senang. Kalau dia tu tak bersih lagi, susah kita nak buat. Itu maknanya seperti kain putih. Selain daripada kain putih itu memang bersih lah, nampak bersih. Bersih. Dan kain putih itu juga mudah nampak kalau ada kotoran sikit pun. Daripada kotoran. Jadi di sini dia buat banding apa dia? Hak maknawi dengan hak hissi. Maknawi dengan hissi. Maknawi dengan hissi. Hak maknawinya apa dia? Dosa. Dosa ni kalau kita buat tak ada nampak, pada kira-kira saja ada. Tapi kalau cemar pada kain sana kan nampak kan? Bila cemar tu nampak pun nampak, bau pun bau, rasa pun tidak sedap. Kalau pakar gatal, kalau pakar tu kesannya. Kalau hak hissi semua orang faham. Hak kafir, hak Islam, bangsa mana-mana pun faham belakang. Kalau hak hissi, hak zahir. Tetapi kalau hak ni tak faham. Cemar batin ni lagu mana, cemar hati ni lagu mana, dengan dosa, bukan dengan tahiyat ayat, bukan dengan gotu-gotu, tidak. Cemar dengan dosa. Sebagaimana kita berasa kembang hak zahir ni, tak boleh nak bakar, tak boleh nak tengok, serabut, malu kau orang. Kalau ada cemar ni, begitulah hendaknya kita dengan hati kita. Hak ni nombor satu sekali dengan Allah SWT lah. Sebab orang lain tak nampak lagi, tapi Allah SWT nampak. Bila kotor cemar, kita malu. Sebab tu yang kita nak bersih. Nak bersih tu dengan pertolongan dia. Biar dia bersihkan, biar dia bersihkan kita. Kita tidak terdaya, kita hanya boleh usaha, boleh ikhtiar gitu. Hakikat yang membersihkan, yang mengampunkan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali kita tengok dalam hadis ni, dalam Quran pula gitu. Dia bandingkan sesuatu yang maknawi, yang abstrak, dengan hissi, sesuatu yang berupa material. Nampak benda tu jelas. Misalnya kita kata dia ajar kita, ni najis. Najis ni ada beberapa najis ni. Ada mughallazah dan tidak mughallazah. Lepas tu dia sebut innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrikun itu najis. Najis lagu mana? Najis lagu mana? Lepas pada tu innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun, najis. Itu semua judi, arak, najis. Tuhan sebut beraja, najis. Padahal zahirnya tak ada nampak najis. Dia nak suruh kita faham lagi. Sebab ajaran agama dari segi hikmat dia, dari segi falsafahnya, ajar tentang najis zahir. Dia bukan nak berhenti sekat tu.
Dia nak suruh kita faham najis maknawi. Hak tu lebih besar lagi. Hak tu lebih penting lagi. Hak ni hak lebih Islam. Hak dibawa oleh Nabi SAW kepada manusia. Kalau hak lain tu semua faham. Boleh jadi dia lebih lagi daripada kita. Tapi dia tidak faham najis dia sebenarnya. Kembal, tak suka, malu kalau ada najis kepada kita, hak tu tak faham. Hak maknawi. Sekat hak zahir apa? Kita orang Islam diajar kalau hak zahir ni orang panggil najis kita tak boleh. Kalau tak sembahyang pun tak boleh, Tuhan tak terima. Begitulah juga bila kita ada najis maknawi dalam diri kita. Ini juga menyebabkan Allah SWT tak terima, iaitu ada syirik. Ada syirik. Dia nak pergi situ sebab Islam ni agama tauhid. Lawan dia syirik. Segala apa syirik ke mana-mana mari pun dia lawan sama. Mesti dia amalan dia, ajaran dia ada usul nak menghapuskan syirik ke mana-mana. Mesti ada. Walaupun tidak dalam bab akidah. Dalam bab cemah cuci kita kata pun ada juga nak tolak hak cemah seperti syirik pula. Hak cemah seperti hak tu tak berasa. Tetapi andaikan kalau kita Tuhan bui nampak lah, Tuhan bui nampak, maka kita baru tahu. Di sinilah nampak bahawa manusia ni dengan fikiran dia, dengan akal dia, dengan falsafah dia tak boleh faham benda tu. Dia hanya boleh faham sekat zahir saja. Lepas pada tu Allahumma ghsilni bis-salji, ya Allah basuhlah aku dengan salji, air dan air hujan batu tu, barang, ataupun kita kata air batu. Asal makna dia hujan batu tu. Buat apa lagu ni kita kata kita duduk tengok kalau basuh kain ni, kalau dengan air panas tu lah mudah tangganya. Ni kata suruh basuh dengan air salji pula, dengan air hot sejuk pula. Apa? Ini menunjukkan dia nak isyarat kepada kita hak lebih penting dibasuh. Apa dia? Iaitu hati kita. Dosa kita tu dia panas sifatnya, sesuai dia dengan neraka. Untuk kita tidak masuk ke dalam neraka, biar jadi kita tidak sesuai dengan neraka, kita kena bui hak sejuk kepada jiwa kita. Iaitu apa dia? Pasal ni dia bandingkan dengan salji, dengan hak sejuk. Sebab hak sejuk itulah yang akan menghilangkan kepanasan. Sebab dosa saat ni dia membawa kepada neraka. Neraka tu panas dan dosa tu pun panas. Sebab tu orang banyak dosa dia tak tenang. Dia panas pada hakikatnya. Dia serabut. Walaupun dari segi zahirnya banyak harta, banyak apa-apa yang nak, tetapi dia serabut. Sebab apa? Sebab dia panas. Dan panas itulah yang menyesuaikan dia dengan neraka. Supaya tidak sesuai dengan neraka, dia kena sejuk. Sebab itulah ambil air semaya tu basuh tangan. 7 anggota, 7 pintu neraka. Syarat pada 7 pintu neraka. Nak masuk neraka 7 neraka. Jadi masuk neraka tu kan apa? Kerana anggota-anggota ni lah kita cuci, bermaknanya kita tak sih melakukan dengan anggota ni hak tak molek. Kita nak bersih. Bila kita bersih baru sesuai dengan syurga. Gitu. Tengok dia ada. Dalam agama ni walaupun kata bab air sembahyang, bab apa, dia ada kaitan jauh. Dia ada kaitan dengan akhirat, dengan syurga, dengan neraka, dengan rohani, alam rohani kita. Dia ada benda-benda gitu. Nak menegakkan, menguatkan tauhid, nak membuat syirik, dia mesti ada. Mana-mana. Fahami asma', basuh 3 kali. Berapa 3 kali? Oh, tidak 2. Semua dia ada ganjil sama. Nak isyarat kepada Allah. Khasa. Ada hak genap, ada lawan dia. Ada gu dia. Ada boleh kita bandingkan. Ada yang tidak boleh dibandingkan. Tidak suku. Siapa? Wasyaf'i wal watr. Tu wasyaf'i wal watr. Nak isyarat kepada itulah. Jadi isyarat kepada Allah yang esa. Tengok. Kok mana-mana pun dia ada isyarat. Dengan sendirinya tolak syirik. Tolak syirik. Hak serupa ni makhluk. Hak serupa kita. Hak boleh banding. Tak ada gu, ada lawan. Allah SWT tak ada. Itu makna wasyaf'i wal watr. Sebab itu Nabi SAW sama-sama. Kalau basuh, kalau gapo 3. Dia ganjil lah, tidak 3, 5, 7. Tawak 7. Lagu tu berapa pun kita tengok, dia mesti ada ganjil. Isyarat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga ni basuh salji, basuh gitu ni, isyarat kepada basuh dosa kita. Dosa kita memerlukan kepada hak sejuk. Dia bersih dianya dengan benda hak sejuk. Hak sejuk ni zikrullah. Hak sejuk ni sembahyang. Itulah yang dikatakan waju'ilat qurratu aini fi shalah. Penyejuk mata hatiku diletakkan pada sembahyang. Diletakkan pada sembahyang. Dan apabila kita buat kebajikan, dia dapat hak sejuk. Apabila sejuk kan dia jadi tenang. Tenang. Itu semua tu makna dia Allah Taala tu. Allahumma ghsilni. Dia kata basuh aku. Basuh aku. Bukan basuh kain. Kalau tadi orang kata kalau basuh kain lebih sesuai dengan air panahnya. Dia kata basuh aku. Aku tu ke dia? Mana ada basuh kedua ni? Tak ada. Basuh hati. Hati itu pun jadi perlu dibasuh juga. Pembasuhnya kepada dia iaitu sabun dia istighfar gapo semua. Dan sifat tawab Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang ghafur. Itulah yang menyucikan hati kita. Kalau kita nak basuh hati dengan hak zahir ni tak boleh. Hak zahir ni boleh cari sabun, boleh cari ketugan. Nak suruh bau sedap cari air wangi. Hati tak boleh. Kena hak lain. Hak lain lah. Hak jadi air wangi, hak jadi sabun, hak jadi gosok, setrika. Untuk hati tu bukan lain. Tak ada faedah hak zahir. Tak ada faedah. Ada kalanya orang yang dari segi zahirnya nampak hina, nampak tak ada apa, tetapi dia lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Hati dia tu. Hati dia tu bersih semua. Ni tengok situ. Begitulah. Lepas tu di akhir ini cara istiftah, doa istiftah apa ni? Lepas tu ini dalam syarah Bukhari iaitu Umdatul Qari, dia kata istahabba Syafi'i al-istiftah bi hadis Ali 'inda Muslim. Imam Syafi'i mengatakan elok membaca doa istiftah ni kerana berpegang dengan hadis Ali dalam Muslim. Wa qala Ibnu al-Jauzi mengatakan kana dhalika fi awwal al-amr awin nafilah. Hak lagu ni baca macam-macam ni ada di peringkat permulaan kata dia. Kalau kita terima andaikan hak ni untuk sembahyang fardu, maka hak baca macam-macam gini-gini tu banyak kan. Sebelum pada ni pun kita sudah jumpa dah. Hak baca itu maksudnya hak di permulaan Islam. Mula-mula sembahyang itu ada baca. Ataupun maksudnya dalam sembahyang sunat kata dia. Hak banyak-banyak. Qultu kana fil nafilah. Kata Aini, dia kata pendapat saya ni dalam sembahyang sunat. Hak baca tu hak ni banyak-banyak. Dalilnya ialah apa yang dikemukakan oleh Nasa'i min hadis Muhammad bin Maslamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama yusalli tatawwu'an qala wajjahtu wajhiya ila akhirih. Walakin fi sahih Ibn Hibban kana idza qama ila salati al-maktubah qala وقال ابن قدامة العمل به متروك فإنا لا نعلم أحدا استفتح بالحديث كله وإنما يستفتحون بأوله. Dia kata ni riwayat Muhammad bin Maslamah, Rasulullah SAW apabila bangun untuk sembahyang tatawwu', sembahyang sunat, dia baca wajjahtu wajhiya. Tetapi di dalam sahih Ibn Hibban, dia kata bila dia nak sembahyang fardu, dia baca wajah tu. Seperti dalam riwayat Abu Daud sebelum pada ni pun ada sebut juga sembahyang fardu. Jadi maknanya boleh. Tetapi orang lain pula, Ibnu Qudamah pula, ni dalam mazhab Hambali pula, dia kata hak baca semua tu kata dia matruk, dia tinggal ada, tak boleh baca semua tu kata dia. Sebab apa? Kita tidak ada mengetahui sesiapa pun yang baca semua sekali. Mana ada? Sedangkan ada hadis ni banyak hak ni baca. Kalau wajah tu panjang juga, di belakang dia tu tidak serupa juga dalam riwayat ni. Dalam riwayat lagu ni dia kata mereka cuma beristiftah dengan hak permulaan dia saja. Kalau ada bukan habis seperti yang tersebut di dalam hadis-hadis ni. Tetapi ini Ibnu al-Athir dalam hadis Musnad
Dia kata mazhab Syafi'inya, yakni apa yang Imam Syafi'i tulis dalam iaitu seseorang itu boleh baca zikir-zikir di semua sekali. Dia kalau boleh ikut Syafi'i, daripada awalnya hingga akhir, dalam sembahyang fardu dan sembahyang sunat boleh berlaku. Gitu pula dia kata, sembahyang fardu, sembahyang sunat boleh berlaku nak baca. Adapun Muzani, anak murid Imam Syafi'i, anak murid besar dia ni, diriwayatkan daripada dia kata baca wajah tu hingga kepada minal muslimin, hak tu saja kata dia, hak lain tak baca. Abu Yusuf pula dia kata capur sebelum pada ni kau baca subhanakallahumma wa bihamdika tu dengan wajah tu capur dua tu dia kata. Ini juga pendapat Abi Ishaq Al-Marwazi dan Abu Hamid Asy-Syafi'i, kedua-dua ni Syafi'i. Jadi begitulah. Anak ini benda khilaf, boleh lah macam mana-mana pun boleh. Tapi seperti kita kata sebelum pada ni lah, kalau jadi tu imam, hak semoleknya baca hak paling ringkas. Hak paling ringkasnya dalam sebanyak-banyak tu wajah, apa ni, bukan wajah, subhanakallahumma. Subhanakallahumma tu macam atau apa, Imam Ahmad pun terima tu, Imam Abu Hanifah pun terima, dan ramai ulama-ulama terima. Tapi kalau nak baca wajah tu pun boleh juga. Kalau capur belakang tu jadi panjang, sebab kata dah lah baru ni lah. Kecuali kalau makmum tu kita faham dah, sama-sama tak apa belakang, terima dah, tak apa. Tetapi kalau dalam keadaan umum masjid besar lagu ni, tak boleh lah. Sebab apa? Hak semaya di belakang ni macam-macam adanya, macam-macam ada. Itu akan mengganggu. Dan Nabi SAW kata kepada Mu'adz, kerana dia semaya panjang, baca ayat panjang, afattanun anta ya Mu'adz, kau mencetuskan fitnah wahai Mu'adz. 2-3 kali Nabi SAW kata, kau mencetuskan fitnah. Siapa orang yang sebut mufaraqah. Gitu. Maknanya daripada hadis itu menunjukkan tak boleh lah baca panjang. Kalau pilih salah satu, itu lebih baik. Salah satu daripada yang tersebut, lebih baik. Lepas tu man lam yara al-jahra bismillahirrahmanirrahim ni nampaknya tak ada. Ini panjang. Ada dua pendapat. Ini tak derah. Asal lagi tu derah baca bismillah. Lagu mana ceritanya kita akan sambung semula lah insya-Allah. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana.